وأساتذتنا ومعلمنا ومشايخنا وأحبابنا وحبائبنا والمسلمين والمسلمات كافة عامة لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا وروح قلوبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعلهن إذا شئت سهلا. رب يسر ولا تعسر. رب خير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسكي بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على خير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه وحسنه لله رب العالمين. قال الله تعالى في كتابه العزيز قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الحمد لله ثم الحمد لله. Salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang dimuliakan, hadirin hadirat rahimani rahimakumullah. Pertama dan selamanya, marilah kita menafaskan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Limpah inayahnya, taufiknya Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita, tempat kita menaikkan fardu maghrib secara berjemaah. Kemudian kita duduk sama-sama menantikan fardu isyak akan datang. Kita mengisi dengan pengisian yang bermanfaat. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita, mudah-mudahan dengan asbab kita hadir dalam majlis ilmu ini, Allah Subhanahu wa taala mengangkat segala doa-doa kita, mengangkat segala hajat-hajat kita, permintaan-permintaan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Baik tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, pertemuan kita kali kedua. Kalau ada minggu kelima, insya-Allah berjumpalah kita. Kalau tak ada, panjanglah kita punya perbahasan. Buku ni panjang. Kalau ikut cetakan asal dia 2 jilid. InsyaAllah cubalah kita khatamkan. Perbincangan dia mudah dan ringkas. Halal dan haram dalam Islam, yang ditulis oleh penulis terkenal tersohor almarhum Fadilatul Syekh Yusuf Al-Qaradawi, meninggal pada bulan 12 bulan 11 hari tu. InsyaAllah tuan. Pada pertemuan yang lepas kita dah bincangkan mukadimah berkenaan dengan halal dan haram Islam ini. Dia perbincangan dia lebih kepada usul fiqh itu sendirilah. Bagaimana hukum asal sesuatu, bagaimana kuasa halal dan haram adalah milik mutlak Allah Subhanahu wa taala. Kita dah bincangkan mukadimah. Insya-Allah pada malam ni kita akan masuk hukum, iaitu mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram sama dengan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'. Baik. Tajuk yang kedua, yang seterusnya ini, mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram sama ataupun serupa dengan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya daripada pengarang ni mengatakan? Maksud nak katakan ini tugas halal ataupun tugas haram sesuatu adalah milik mutlak
Allah Subhanahu wa taala. Jika mana kita berlawanan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Allah Taala wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba sebagai contoh. Allah Taala kata dihalalkan jual beli, diharamkan riba. Tiba-tiba kita kata dihalalkan riba, diharamkan jual beli. Maka ia bertentangan secara total, secara mutlak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama juga melanggar perintah Allah, maka itu disebut syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik apa maksudnya? Syirik maksudnya kita berkongsi. 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 Syarkun. Orang kita sebut hari ini syarikat. Perkongsian. Maka seolah-olah kita ni berkongsi dengan apa itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh itu perintah Allah milik Allah semata-mata. Jangan kita cuba nak samakan kedudukan kita, nak sama level kita, nak sama makam kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud tajuk itu. Kata pengarang lagi, wa qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi. Kata pengarang, dan sekiranya Islam telah mengecam ke atas orang-orang yang mengharamkan dan menghalalkan keseluruhannya, namun ianya telah mengkhususkan orang-orang yang suka mengharam itu dengan ancaman yang lebih kuat dan lebih berat. Sebagai contoh, pada zaman Bani Israel ramai yang melampaui batas. Ulaika humul musrifun. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Baqarah cerita perihal orang-orang Bani Yahudi, Bani Israel yang melampau-lampau dalam membuat keputusan, bahkan sampai menghalalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Kemudian menghalalkan ataupun mengharamkan apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan. Begitu. Memandang apa yang terdapat pada tujuan seperti ini, lebih dia punya ancaman kepada orang yang mengharamkan apa yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala sebut kulu washrabu, makanlah, minumlah di atas muka bumi ini. Asal-asalnya harus makan. Maka kemudian dia menahan diri mereka ini supaya jangan makan. Sebagai contoh, tak boleh makan benda yang berdarah, mengalir darahnya. Mereka meletakkan syarat-syarat itu pada mereka sendiri. Ini bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan firman Allah Subhanahu wa taala secara asasnya kulu washrabu, makanlah, minumlah. Sampai syariat kita, barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam letakkan syarat. Apa sahaja yang berada di laut boleh dimakan, kecuali yang bertaring, yang berkuku tajam macam kelang, maknanya haiwan yang dua alam. Maknanya Nabi pada syariat kita diasing-asingkan. Tujuannya apa? Ihtiram, kemuliaan untuk barang-barang tersebut. Tapi asal-asalnya makanan itu harus, asal-asalnya makanan itu, minuman itu harus, di Bani Israel itu tu. Dan sebahagian orang tanya, Ustaz, apa hukum makan ulat sagu? Macam penduduk Sarawak, ulat sagu. Pada pandangan kita, pada pandangan mereka yang duduk sana, tak ada masalah. Tapi kita yang berada di sini makan 2-3 kali fikir, geli geleman, gede-gede gitu kan. Tapi cumanya asal makanan harus. Tapi tengok pada keadaan sesuatu tempat. Ada satu kisah, tak silap saya 2-3 tahun lepas, viral dia dulu, kopi luwak. Dengar kopi luwak kan? Yang asalnya daripada tai musang tersebut. Pada pandangan mereka mungkin boleh makan, tapi kita tengok kopi itu keluar daripada lubang najis musang tersebut. Dia kata memanglah musang ini makanan buah yang terbaik, buah yang cantik, buah yang elok, tapi selepas diproses cantik, kopi kita pun tak tahu itu najis ataupun tidak. Kita kalau sebab dah tahu, tak minumlah. Walaupun ia harus, tengok kesesuaian uruf satu-satu tempat. Uruf satu-satu tempat, boleh tak minum walaupun pada pandangannya. Contoh ataupun bagaimana perilaku Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika baginda itu di hadapan baginda dhab. Dhab ini satu biawak padang pasir lah. Dia tak sama biawak dengan kita. Biawak kita makan bangkai, makan sampah.
Tapi apabila sampai dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tak melarang, bahkan Nabi tidak menyuruh makan. Nabi kata tak apalah, kamu nak makan, makan. Mungkin kesesuaian pada masyarakat mereka itu, mereka makan. Allah. Itu namanya takrirun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perilaku ataupun pengakuan Nabi tanpa verbal, tanpa lisan Nabi kata ini haram, ini kamu tak boleh makan. Sebab kita belajar sunnah itu adalah aqwalun Nabi, kata-kata Nabi, af'alun Nabi, perbuatan Nabi, wa takriratuhu, pengakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan haram dan menghalalkan sesuatu. Baik. Adanya kongkongan terhadap orang ramai dan menyempitkan terhadap apa yang diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka tanpa ada sebab yang memaksanya. Apabila meletakkan yang halal jadi haram, mereka akan menyempitkan. Menyempitkan. Dalam kaedah fiqh kita, izat tasa'u syai'un fadaq. Izat daqqa syai'un ittisa'. Jika sempit sesuatu maka kamu luaskan. Jika sempit sesuatu kamu luaskan. Jangan kita sempitkan. Contoh orang nak pergi solat. Adakah contohlah orang ni dah tak ada baju, mungkin baju metal dia pakai tu. Belakang tanduk kambing, tanduk kerbau semua ada. Boleh tak sembahyang? Boleh. Jangan kita sempitkan atas alasan kamu tak menghormati rumah Allah. Mungkin itu sebab itu, mungkin itu baju yang dia ada seketika itu. Kita pula baru dengar kuliah tasawuf pula malam tadi. Kan? Jangan disebut-sebut, jangan pakai pakaian mesti pakai baju putih je. Menghadap Allah Subhanahu wa taala mesti bebas daripada unsur-unsur. Dalam kaedah fiqh kita ni, bila bertembung antara fiqh dan tasawuf, kita dulukan fiqh. Syariat dahulukan, tasawuf insya-Allah akan datang. Tasawuf insya-Allah akan datang mengiringi syariat tersebut. Yang penting solatnya dahulu. Yang penting solat dahulu, syariatnya tertegak dahulu. Gini, syariat tak ke mana? Tiba-tiba nak mengaku tasawuf. Tiba-tiba nak berzikir 40,000 satu hari. Besok dah tak ada zikir. Sebab apa? Tak ada ilmu. Kenapa berbangun berzikir? Sebab Tok Syekh saya suruh. Sebab murabi saya suruh. Dia tak dapat kelazatan. Kenapa dia nak berzikir? Kenapa dia nak bersalawat ribu-ribu? Sebab apa? Tidak ada kelazatan. Sebab apa? Dalam tasawuf ini, man lam yazuk la yadri. Siapa yang tak merasa, dia tak tahu apa yang dia rasa tersebut. Tapi yang penting syariatnya kena didahulukan. Taqdimus syariah alal tasawuf. Baik. Dan seterusnya, jangan kita sempitkan apa yang diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita susahkan apa yang Allah Taala telah beri keringanan. Allah Taala dah beli rusah. Musafir contohnya, boleh buat daripada jamak 4 jadi qasar 2 rakaat. Tapi kita cakap tak sedap lah, rasa tak rimas kalau tak buat 4 ni. Sedangkan Allah dah bagi rukhsah. Lebih lagi contoh, ambil solat, ambil wuduk kan, ambil wuduk kita 3 kali. Ustaz, saya rasa 3 kali tak cukup lah, kita tambahlah syariat kita ni. Dia pula pandai-pandai tambah syariat. Sebab apa? Kalau kita melebih contoh 3 kali apa yang disunahkan itu, pertama basuhan pertama wajib, kedua ketiga tu sunnah. Lebih daripada 3 kali itu namanya khilaful aula. Apa khilaful aula? Ini maksudnya kita berbeza dengan apa yang menjadi kelebihan yang Nabi suruh. Nabi suruh sampai 3, kita pandai-pandai. Seolah-olah kita pandai-pandai lebih daripada suruhan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Begitu tuan-tuan. Ini kerana hal tersebut hanya memenuhi kehendak sebahagian agama yang keterlaluan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun syariat kita ini tidak mahu menampakkan pandangan agama ini melampau-lampau, ekstrim. Sebab kalau ada sebahagian agama yang menuntut kalau seseorang itu tidak berubah, katakan dia dah mana mungkin zaman muda dia itu dah banyak perkara jahiliah dia buat, maksiat dia buat, kemudian dia nak bertaubat contoh, maka apa dia kena buat? Dia kena botakkan kepalanya, duduk dekat gua seorang-seorang, seolah-olah bermeditasi, bersatu dengan Tuhan. Akhirnya orang nampak duduk seorang-seorang memulaukan diri.
Pergilah dekat mana-mana tapi mengasingkan diri. Sedangkan agama kita, syariat kita tidak mengajar sebegitu. Agama kita mengajar bila nak bertaubat dengan cara yang mudah, solat 2 rakaat. Kemudian mengisafi, kemudian nadim atau menyesal dengan apa yang kita lakukan. Cukup. Berbeza pula dengan syariat pada zaman Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam. Kalaulah kita duduk pada zaman tersebut, ada dah zaman tu. Bayangkan tuan-tuan, kalau buat dosa sekalipun kena bunuh diri. Bunuh diri. Itu syariat Nabi Musa. Orang kata seolah-olah macam apa nama orang Jepun kan, dia bunuh diri pakai pisau tu, harakiri tu. Kita agama yang syariat kita, syariat yang orang kata the best lah. Yang paling terbaik, yang memudahkan umatnya. Tinggal lagi kita nak menggali dan menggali. Jangan kita yang membebankan diri. Yang membebankan diri. Pasal Allah Subhanahu taala dalam surah Al-Baqarah sebut, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala ini tidak membebankan kepada orang yang tak mampu untuk meneruskan ujian. Allah Taala faham setiap hamba-hambanya, bagaimana hamba-hambanya itu mengharungi ujian kehidupan dia. Kalau dia itu kaya, sesuai dengan kehidupan dia tu, ujian yang Allah Taala berikan. Kalau dia miskin, sesuai dengan ujian kehidupan Allah Taala berikan. Dia tidak sama. Baik. Ini kerana ayat tersebut bukanlah di sisi mereka bersifat tetap dalam pengharamannya hingga turun ayat daripada surah Al-Maidah. Dalam surah Al-Baqarah sebut, Allah Subhanahu wa taala sebut, katakanlah pada keduanya ada dosa besar dan ada pula beberapa manfaat bagi manusia. Pada keduanya ada dosa besar dan ada pula beberapa manfaat baginya manusia. Baik. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membanteras sifat keterlaluan dan kekerasan dengan segala macam senjata serta mencela orang-orang yang keterlaluan itu dan memberitahu mereka dengan sanadnya. Rasulullah sendiri tak suka orang yang melampau-lampau, yang meletakkan kekerasan dalam sesuatu agama, lagi-lagi dalam masalah syariat kita. Sebab kalau kita meletakkan satu benda yang tidak ada dilafazkan oleh Allah, benda yang tidak disarankan oleh Nabi, takut-takut orang nampak agama itu suatu benda yang asing. Dahlah kita nak cari orang, tarik orang ke agama ni satu benda yang asing. Contoh orang tabligh panggil, sedangkan panggil untuk solat je, kita pula tutup pintu. Seolah-olah macam satu benda yang menakutkan. Assalamualaikum, assalamualaikum. Jawab tetap jawab. Waalaikumsalam, tak ada orang. Habis yang jawab tu siapa? Seolah-olah seboleh-boleh tak nak ikut. Orang kata dia ajak untuk buat perkara kebaikan, dengar bayan, dengar hadis Nabi. Kita pun melarikan diri kan. Baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa dia? Ala halakal mutanatta'un. Ala halakal mutanatta'un. 3 kali Nabi sebut. Ala halakal mutanatta'un. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah binasa mereka yang melampau itu. Binasa mereka yang melampau itu. Binasa mereka yang melampau itu, kata Nabi. Riwayat Imam Muslim. Mana hadis sahih tuan. Nabi sebut tak suka orang yang melampau-lampau. Lagi-lagi dalam bab agama. Kalau yang dia dah pesanan ini tuan-tuan, pesanan ini untuk tidak melampau-lampau dalam agama, contohnya meletakkan orang yang marhid macam kita, orang yang awam macam kita, yang baru nak berubah, yang baru nak mengenal agama. Dia lain di sisi orang yang dah bergelumang dengan syariat, dah bergelumang dengan tasawufnya, dah bergelumang dengan sifat maqam dia dah tinggi. Ini makam-makam orang muqarribin ataupun makam-makam orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ni makam-makam orang awam, kita katakan. Saya, tuan-tuan yang baru nak mengenal agama. Jangan kita beratkan diri kita ini dengan benda yang sampai kita rasa agama ni susah payah buat kita. Contoh apa? Ketika mana Sayyidina Huzaifah ibn Yaman. Huzaifah ibn Yaman. Ketika itu dia ni imam di kampung dia. Kita sudah pasti, kita maklum bahawa solat Isyak itu sunnah dilewatkan.
Jadi Huzaifah bin Yaman ini dia solat Isyak bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah lah. Lama ikut Nabi mesti lama lah. Maka apabila habis solat dengan Nabi tu, berjemaah dengan Nabi, dia pulang ke kampungnya untuk dia jadi imam dekat kampungnya, dekat tempat dia tu, lebih kurang gitu. Jadi bila lama dan dia pula ketika imam dia mengimami solat di kampungnya dia baca panjang tuan. Ya. Surah konon-kononnya lebih kurang dalam riwayat kata rakaat pertama surah Al-Baqarah. Baqarah kita tahu kan lebih kurang 2 juzuk lebih. Sambung pula An-Nisa panjang. Lalu besoknya penduduk-penduduk yang mana Huzaifah bin Yaman ni mengadu pada Nabi. Ya Rasulullah, dia cerita dipendekkan cerita, Nabi panggil Huzaifah bin Yaman. Dalam keadaan Nabi ni merah padam muka. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu ni telah buat satu fitnah kepada agama. Nabi marah. Kenapa ya Rasulullah? Kamu tidak tahu ataupun kamu tidak memahami apa kehendak masyarakat kamu. Mungkin pada pandangan kamu nak didengari suara kamu nampak syariat itu lebih. Tetapi yang paling penting konteksnya memahami jemaah tersebut. Mungkin jemaah besok dia kata, kami ni nak bekerja ya Rasulullah. Ketika itu mungkin dah lewat malam, pukul 9, pukul 10, tak habis-habis syak lagi tuan-tuan. Lain kalau ceramah perdana tak ada masalah. Pukul 10, pukul 11, kami besok nak bekerja, pukul 4 pagi nak kena bangun dah Rasulullah. Tiba-tiba begini dia buat. Rasulullah dengar bercerita, panggil Huzaifah bin Yaman. Dia kata, kamu kenapa buat macam ni? Ini adalah satu fitnah dalam agama. Mungkin pandangan kamu nampak agama itu didahulukan, syariat itu didahulu baca. Tapi konteks kena faham. Fiqhnya kena faham dahulu situasi masyarakat di sekelilingnya. Begitu. Kemudian apa lagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sampai Nabi ini betul-betul marah dengan orang yang melampau-lampau ini, kata Nabi mengisytiharkan tentang sifat kesederhanaan dalam perutusannya itu dengan sabda. Kata Nabi, bu'istul bil hanifiyah as-samha. Aku ini dibangkitkan dengan Hanif. Hanif ni apa tuan? Kalau orang-orang ada nama anak Hanif, lembut. Sebab agama kita ini sebut ad-dinul hanif. Dinul hanif, agama yang lembut. As-samha, bertolak ansur. Aku ini dibangkitkan dengan kelembutan. Aku ini dibangkitkan dengan toleransi. Aku ini dibangkitkan dalam erti kata boleh faham dengan situasi masyarakat ataupun situasi negara. Kalau begini, kalau begini orangnya macam ni, aku nak bagi fatwa. Sebab orang-orang yang sampai kepada Nabi, fatwanya berlainan. Kita selalu sebut dalam surah apa yang selalu orang pakai dalil tu, ud'u sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah dia dengan hikmah, jangan kasar-kasar. Maknanya kalau orang sekali pun cakap kasar, orang tu gangster pun, kita pun cakap baik-baik, jangan. Boleh tak tuan-tuan? Tak boleh. Kita tengok kepada situasi, kepada orang yang kita nak beri fatwa tu, nasihat dia macam mana. Setiap orang yang kita jumpa, tengok keadaan dia. Tengok keadaan dia. Bukannya semua kita pukul rata. Walaupun suruhan Allah Subhanahu Wa Taala, serulah dengan hikmah, dengan kebijaksanaan. Wal mau'izatil hasanah, nasihat yang baik-baik, cakap yang baik-baik. Tapi kalau orang tu dah apa nama, dah tunjuk parangan kita, takkan sabar gitu pun tak tahan juga lari tuan-tuan. Ataupun wajadilhum billati hiya ahsan, suruh berdebat dengan cara yang baik. Tetapi hari ini perdebatan dia sama macam perdebatan yang zaman ulama-ulama yang terdahulu, zaman Imam Malik, zaman Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i. Perdebatan hari ini nak menunjukkan sisi siapa yang penglemah hujah dia. Akhirnya apa? Bila buat contohlah buat live, katakan buat viral perdebatan tersebut, akhirnya orang yang lemah sisi perdebatan dia, lemah hujah dia, maka pengikut-pengikut ni akan kata ini orang tak sesuai, orang ini tak sesuai dibuat sebagai idola, sebagai pemimpin. Maka di situ akan timbulnya fitnah. Berbeza dengan perdebatan yang Nabi anjurkan supaya menghidupkan suasana ilmiah tu.
Hari ni siapa hujah yang paling terbaik, hujah yang paling konkret, maka orang ini akan jadi ikutan. Orang yang lemah tadi akan pulau, orang akan tak syukur dan seumpamanya. Itu yang Nabi tak syukur. Lalu Nabi SAW sebut kata, bu'istu bil hanifiyah washammaha. Aku ini dibangkitkan dengan sifat lemah lembut. Aku ini dibangkitkan dengan sifat yang toleransi, boleh bawa bincang. Boleh bawa bincang. Apa jua isu boleh bawa bincang. Tengok Nabi dengan sallallahu alaihi wasallam dengan budak-budak kecil, sanggup dia tepuk tangan kepada Malik bin Anas. Malik bin Anas ni satu khadam Nabi, yang mana emak dia ni menginfakkan Malik bin Anas duduk dengan Nabi. Tapi tahulah jiwa budak-budak duduk dekat taman permainan dengan kanak-kanak yang lain, dia berombak-ombak nak main, mungkin nak bekerja-kerja kan. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari jumpa Malik Anas, tepuk belakang. Dia kata, Malik, minta maaf, ya Anas bin Malik. Ya Anas, kenapa kamu ni? Dia kata, aku nampak budak-budak ni macam main-main Rasulullah. Hati aku macam nak main dengan mereka. Tak apalah, Anas pergi main dengan dia. Faham. Walaupun ketika itu dia jawatannya besar lah, khadim Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab dalam hadis-hadis itu banyak disebutkan periwayat hadis ataupun disebutkan Anas bin Malik, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Walaupun pekerjaan mereka ni biasa-biasa je. Abu Hurairah contohnya seorang ahlu sufah. Ahlu sufah ini yang duduk di dataran di depan rumah Nabi. Kalau bahasa dia hari ni orang gelandangan lah. Tapi gelandangan kita ini beza gelandangan Madinah tu. Mereka ini meriwayat hadis Nabi. Gelandangan kita tunggu makan baru sampai. Tunggu hari seminggu dapat makan, hari malam dapat makan. Adalah manfaat, tapi tak sebesar manfaat Abu Hurairah lakukan ketika itu. Baik. Riwayat Ahmad, hadis tadi. Baik, dia amat teguh dalam akidah dan tauhidnya. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ini amat teguh dalam akidah dan tauhidnya, bersifat toleransi dalam amal dan undang-undang. Lawan dari kedua-dua ini ialah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua-dua inilah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada apa yang diriwayatkan daripada Tuhannya yang Maha Mulia lagi Maha Tinggi, iaitu hadis qudsi. Hadis qudsi merupakan hadis sabdaan daripada Allah Subhanahu wa taala, lafaz makna daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu maknanya hadis qudsi. Dalam riwayat Imam Muslim, kata Allah Subhanahu wa taala, inni khalaqtu ibadi hunafa. Aku ini telah menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan dia bersifat lemah lembut. Asasnya kita ini dengan keadaan yang lemah lembut. Jadi ustaz, apa yang menyebabkan orang hari ni baran tak tentu pasal? Itu disebab dipengaruhi dengan dia punya bi'ah dia, suasana dia, keliling dia. Mungkin asal-asalnya okey, tapi mungkin tengok ayahnya kungkang-kungkang, kahau tak tentu hara, kawan pun dapat kahau juga, akhirnya membesar dengan kahau dia, tuan-tuan. Wa innahum atathum syayatin fa ajtalatahum an dinihim wa haramtu alaihim ma ahlaltu lahum wa imra'atuhum an yushriku bi ma lam anazzal bihi sultana. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini hadis daripada Nabi. Kata Allah, aku menciptakan hamba-hamba aku dalam keadaan yang lemah lembut, dan sesungguhnya yang menyebabkan mereka ini jadi baran itu pasal didatangi oleh syaitan-syaitan yang menyebabkan mereka marah. Kita tahu syaitan itu antara pengaruhnya lalu majri bani Adam, lalu di antara saluran darah-darah anak Adam. Itu salah satu sebab kita ini mudah hangin tak tentu pasal, orang tanya baik-baik marah tentu pasal. Lalu menyesatkan mereka dari agama mereka dan mengharamkan ke atas mereka apa yang aku halalkan. Ini terang-terang Allah Subhanahu wa taala katakan. Bagi mereka serta menyuruh mereka supaya menyekutukan Allah. Ini dendam lah. Dendam syaitan itu lalu masuk dalam anak cucu cicit Nabi Adam. Menyekutukan Allah, menyekutukan aku dengan sesuatu yang aku tidak diturunkan sebarang keterangan padanya. Bawa dahulu antara hikmah sebelum kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, para syaitan, para iblis ini mudah turun
langit bumi, curi rahsia-rahsia kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan, kan kita baca dalam kitab Al-Barzanji itu, Imam Al-Barzanji sebut antaranya runtuh Kisra Parsi, istana Parsi yang gahnya itu lampu api majusi padam 500 tahun, walaupun riwayat ini riwayat lemah tapi ada kebenarannya di situ. Kemudiannya syaitan-syaitan yang dahulunya mudah ambil curi rahsia kerajaan langit dah tak boleh, tutup habis tuan. Maka ini antara salah satu kenapa syaitan itu memusuhi yang lagi-lagi anak cucu cicit Nabi Adam di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seboleh-boleh syaitan ini nak kita ini ikut pengaruh dia, ikut pengaruh sampailah ke akhir-akhir saat kematian. Sebab saat kematian itu disebutkan sakaratul maut. Sakaratul maut ini maksudnya apa? Sakar diambil dari perkataan sakar, maksudnya mabuk. Apabila dalam keadaan mabuk seorang itu tak mampu nak berfikir, tuan. Maka ketika itu syaitan datang dalam keadaan yang baik, dia kata ini syurga untuk buat kamu, ikutlah aku. Sedangkan yang dia tawarkan itu rupanya neraka. Sebab kita disunnahkan itu, Nabi sebut lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinkan orang yang di hadapan kamu yang menghadapi nazak dengan kalimah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Biar dia walaupun dia tak tahu antara 50-50. Sebab ada apa nak dia tarik nyawa tu, dia pandang atas, pandang bawah, pandang kiri, pandang kanan. Kita tak boleh salah. Itu sebabkan disebutkan azab seksaan sakaratul maut, tinggi setinggi-tingginya. Nabi bila digambarkan sungguh sakit. Aku harap sakit ini tidak dicampakkan kepada umat-umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada umatnya. Baik. Sambung lagi. Kata pengarang lagi, justru mengharamkan yang halal itu adalah suatu perbuatan yang boleh disamakan dengan syirik. Sebab apa? Menyalahi apa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Al-Quranul Karim memberi ancaman kepada kaum Arab yang musyrik dalam kerja-kerja syirik dan penyembahan mereka terhadap patung-patung berhala, dan juga terhadap pengharaman ke atas diri mereka dari pelbagai bentuk barangan yang baik dari jenis tanaman dan binatang ternakan, sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengizinkan dengan mereka buat begitu. Asal-asalnya Allah Taala marah sangat dengan kaum musyrik ni. Mereka itu tidak pernah pun sembah berhala. Yang bawa berhala-berhala ini di Madinah iaitu Abdullah bin Ubay. Lalu pergi berniaga dekat Syam, tengok orang di Syam itu ketika itu banyak menyembah berhala. Dia kata, kalau aku bawa benda baru ni, insya-Allah, bukan insya-Allah lah, mungkin orang akan mudah untuk beribadah. Samalah macam sejarah asal usul bagaimana berhala ni, tuan-tuan. Sejarah asal usul berhala ini disembah itu di zaman Nabi Nuh alaihi wassalatu wassalam. Sebelum Nabi Nuh alaihi wassalatu wassalam dibangkitkan, adalah beberapa orang soleh pada zaman Nabi Adam, jarak dengan Nabi Nuh lebih kurang 10 generasi. Maka mereka itu tidak ada bimbingan ketika itu. Nama orang soleh itu pertamanya adalah Ya'ud, Wad, Yaqut, Nasr. 4 orang soleh ni. Lalu apabila sebelum kedatangan Nabi Nuh ini, syaitan datang menjelma sebagai manusia. Dia kata, takkan kamu nampak orang soleh ni macam tu je kamu buat. Mestilah ada penghormatan pada orang soleh ni. Dia menyamar jadi orang lelaki, kamu buatlah dekat dataran tu, buatlah berhala, buatlah ukiran sikit. Buat ukiran sikit dekat dataran tu. Dah buat ukiran, takkanlah macam ni je buat ukiran, mestilah ada tacap-tacap sikit, bagi kalungan-kalungan sikit, buatlah besar lagi, gah. Sampai suatu masa dah beberapa generasi yang bapa ni sampai anak dia susah kalau kamu nak pergi dekat dataran. Akhirnya buat apa? Buatlah setiap rumah tu ada berhala tersebut. Datang syaitan lagi, pengaruh. Maka akhirnya perbuatan itu yang asalnya memuliakan orang soleh,
Dengan cara begitulah dimuliakan, buat penghormatan. Kita macam tok guru kita datang, kita sambut, tuan-tuan guru kita, ustaz kita sambut. Ada sebahagian yang bawakan ni, tapi melampau-lampau. Ini disebutkan sampai suatu perkara akhirnya mensyirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya daripada generasi bapa awal-awal memuliakan, kemudian generasi anak letak berhala itu di rumah. Akhirnya yang ketiga ni cucu cicit, dia kata dah tak perlu kepada kamu meminta kepada Allah. Kamu tidak perlu meminta kepada Tuhan, cukup dengan kamu meminta kepada orang-orang soleh. InsyaAllah orang soleh ini akan memakbulkan segala hajat-hajat kamu. Ini terjadi tuan-tuan yang dekat tempat-tempat pemujaan. Contoh kat mana? Kat pulau besar negeri kita. Mungkinlah salah satu orang dia datang pergi ziarah kubur tu, baca-baca doa, anak saya nak peksa ni. Tup-tup, anak dia tu memang rajin lah. Anak dapat 9A. Maka dia bagi tahu cerita ni. Akhirnya apa? Hari ni orang dah berlumba-lumba. Bukannya pergi ziarah makam, ziarah minta hajat tuan-tuan. Ziarah minta hajat. Kalau tengok dekat makam Sultan Arifin tu, apa lagi? Makam Nenek Kebayan. Belakang tu dah banyak macam-macam apa tu? Yang bakar tu, colok. Colok, dah macam-macam colok tuan. Colok India, colok Cina, semua macam-macam colok. Kita pun ikut sekali buat penguatkuasaan tu, kadang-kadang dia orang ajak, padam ada balik. Yang memulakan. Akhirnya apa? Berlakulah sampailah ke hari ini. Asal tujuannya apa? Asal tujuan nak memuliakan orang soleh. Akhirnya dah berlaku pensyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berkongsi bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ada kuasa, perantaraan nak minta kepada Allah. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Imam selalu baca. Kalau kamu nak berdoa kepada aku, insya-Allah aku akan menjawab doa kamu. Aku akan menjawab istijabah doa-doa kamu. Tak perlu perantaraan. Terhadap patung-patung berhala. Daripada zaman Nabi Nuh sampailah zaman sekarang. Sebab kita tengok rumah-rumah berhala kan, mereka kalungkan patung-patung berhala. Mereka kalungkan, letaklah rupa-rupa orang. Pernah buat dialog, kenapa kamu sembah begini? Dia kata kami tak sembah berhala ni, kami sembah sifat apa yang berhala ni lakukan. Contoh kalau berhala ni sifat dia, orang dia sifat garang, kami sifat garang dia. Jadi kalau dia menyamakanlah macam kita ni sembah Allah. Kamu sembah sifat Allah qahar, kita katakan Allah itu bersifat dengan sifat garang. Begitu dia kata. Tetapi dalam masa yang sama dia menyembah berhala. Ini bezanya kita dengan mereka yang menyembah berhala ni tuan. Baik. Dalam perkara yang lain mereka telah mengharamkan di atas diri mereka binatang bahirah, iaitu anak unta yang dipotong telinganya yang dibiarkan duduk. Dia bagi contoh dengan ibunya, dan mengharamkan saibah, iaitu unta betina yang dibiarkan bebas bersendirian, boleh berjalan ke mana sahaja tanpa diganggu oleh sesiapa pun, dan mengharamkan wasilah, iaitu kambing betina yang beranak 7. Dia letaklah istilah-istilah tu. Pada pandangan mereka ini mungkin keadaan kambing tersebut tak pernah melahirkan anak 7 ekor sekaligus. Satu hari lahir 7 ekor. Nampak benda tu nampak macam ajaib. Lalu bila ajaibnya benda-benda macam ni, mereka rasakan ini patut disembah. Sama macam kaum Nabi Musa menyembah Samiri, lambu Samiri, lambu yang diukir oleh Samiri. Tak ada apa-apa pun, cuma ukiran tersebut Samiri itu buat dalam bentuk emas, anak patung tersebut, anak patung lembu. Mereka menyembah tersebut tuan-tuan. Benda yang pelik-pelik. Sebab Allah, Nabi SAW tak suka kita buat pelik-pelik tuan-tuan. Jangan kita buat pelik-pelik. Pelik-pelik daripada masyarakat setempat. Sama sekali kan. Lalu mereka biarkan anak mereka mengatakan bahawa anak betinanya menemani anak jantan. Dia kata lah cerita tentang wasilah, kambing, lembu ni semua. Lalu mereka tidak menyembelihnya, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala kata awal-awal, kulu washrabu, makanlah, minumlah. Apa jua binatang, lembu, unta, kambing, tak ada masalah.
Asalkan tidak ada taring, asalkan tidak ada kuku yang tajam, dia tu halal untuk dimakan, halal untuk disembelih. Dan mengharamkan ham, iaitu unta jantan dijadikan baka. Kita tak kisahlah baka ke tak baka, sembelih tetap sembelih tuan. Kalau tak ada apa, tak ada makanan. Satu kisah saya kongsikan tuan. Ini kisah Sayyidina Umar bin Khattab. Dia cerita masa keadaan dia jahil. Dia cerita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, waktu aku jahil dulu, ya, dia cerita pada zaman dia menyembah berhala. Zaman tu Mekah terputus makanan. Gandum-gandum putus. Ya Rasulullah, aku ketika itu aku rasa menyesali perbuatan aku ni. Dia berbual. Rasulullah kata, apa yang jadi pada kamu? Cuba cerita sikit. Dia kata, ketika itu aku dalam keadaan yang terputus makanan, sempit. Aku nak makan apa ni? Lalu dia nampak dekat rumah dia tu berhala. Dia nampak berhala. Satu patung. Tiap-tiap rumah orang kaum musyrikin memang ada patung. Dan patung mereka memang kelazimannya dijadikan daripada gandum-gandum yang diorang lenyek-lenyek-lenyekkan, jadi dikeraskan, jadi patung. Jadi satu hari aku doa kepada berhala aku ni. Nama berhala yang mereka waktu di Mekah, Lata, paling tinggi Lata, Uzza. Ya Uzza, berilah aku makan. Berilah aku makan. Tak ada. Hari pertama. Hari kedua aku minta, Lata, bagilah aku makan. Aku dah berapa hari tak makan juga. Akhirnya apa aku buat Rasulullah? Aku tengok berhala ni dah macam makanan aku. Dia patahkan berhala tu, aku makan Tuhan aku, ya Rasulullah. Bayangkan maknanya ketika itu aku rasakan asalnya aku buat benda ni, aku buat dia sebagai sembahan, akhirnya aku makan yang tidak memberikan manfaat baku, bahkan bagi mudarat lagi. Dan ketika itu aku boleh makan, lagi pula aku minta kepada dia, ya Lata, Uzza, bagilah aku makan, bagi aku makan. Tapi akhirnya makan juga Tuhan tersebut, tuan. Nak menceritakan berhala-berhala hasil daripada buatan tangan mereka ini tidak beri manfaat pada mereka. Bahkan mereka nak keluarkan tenaga mereka, nak keluarkan apa jua yang mereka hasilkan supaya jadilah berhala-berhala tersebut. Sama sikit lagi. Lalu mereka tidak menyembelih dan mengharamkan ham, iaitu unta jantan jadikan baka yang disediakan untuk dikacukkan dengan betinnya setelah tidak diperlukan. Lagi dibiarkan untuk berhala. Cantik, benda-benda yang cantik, benda yang bagus ini tak bagi makan, bahkan buat sembahan untuk berhala. Buat binatang korban untuk berhala. Kalaulah benda yang baka ni dicantikkan, alangkah indahnya diberikan manfaat untuk orang Mekah ketika itu. Dan tidak diperlukan untuk memikul barang-barang pula. Al-Quranul Karim mengingkari perharaman ini terhadap mereka. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala tidak haramkan apa-apa jua yang Allah Taala letakkan pada mereka, ganjarkan pada mereka, dan tidak membiarkan mereka menjadikannya sebagai suatu keuzuran kerana menurut upacara datuk nenek mereka yang dalam kesesatan ini. Ada sebahagian agama kan yang melarang makan, kita katakan makan lembu. Kenapa? Dia kata makan lembu tak boleh sebab ini sumber kehidupan, mother of nature. Kalau kita makan ini seolah-olah kita makan sumber makanan kita. Dia kata gitu. Jadi akhirnya benda yang Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kamu keadaan kurus kering pun tak makan. Biarlah kami kurus kering, jangan kami makan datuk nenek kami. Dia kata tuan. Tuan-tuan fikir sendirilah siapa kan. Kita pun tak cakap siapa. Kata Allah Subhanahu Wa Taala sebelum kita habis tuan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham. Ini ayat Al-Quran sebut tentang mereka mengharamkan apa yang Allah Ta'ala halalkan pada mereka. Walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadhib aktsaruhum la ya'qilun wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah wa ila ar-rasul qalu hasbuna ma wajadna 'alaihi aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sekali-kali mensyariatkan bahirah, tidak juga saibah, tidak juga wasilah, dan tidak ham. Siapa ham, siapa saibah, siapa bahirah ni. Akan tetapi orang-orang kafir ini, orang musyrik ini sentiasa mengada-ngadakan perkara yang
mereka rasakan penggunaan akal mereka itu tidak digunakan secara bagus. Dan apabila dikatakan pada mereka, marilah menurut kepada apa yang diturunkan oleh Al-Quran dan kepada Rasulnya yang menyampaikannya, mereka menjawab mereka akan menurut juga, sekalipun datuk nenek mereka tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat hidayah petunjuk, tuan-tuan. Ini yang menyebabkan mereka itu berterusan dalam keadaan jahil. Jahilnya, kalau kita buka kamus bahasa Arab, dia maksudnya bodoh. Tapi kalau buka kamus Lisanul Arab yang detail lagi, maksud jahil ni yang tidak bertamadun. Apa maksud tak bertamadun ni? Mereka buat perkara yang tidak memberi manfaat kepada mereka. Contoh macam Abu Jahal. Abu Jahal tu bukannya asal-asal namanya Abu Jahal. Nama asal dia Abul Hakam. Bapa kepada segala kebijaksanaan. Apa-apa jua masalah orang kafir Quraisy ni, dia akan rujuk kepada Abul Hakam ni. Dia tahu tentang perintah Allah, dan tahu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sebagai rasul, tapi tak boleh terima hakikat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ini lebih jadi tumpuan. Apa-apa masalah orang tanya Nabi, orang tanya Muhammad. Akhirnya dengan sifat sombong ini, maka Abul Hakam yang elok-elok ni diturun martabatnya jadi Abu Jahal, kata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ini berterusan dalam menuntut ilmu, supaya akal dan fikiran ini Allah Subhanahu wa taala pelihara dari sebarang masalah-masalah jahil, masalah-masalah yang tidak bertamadun. Jangan mudah-mudahan kita menerima sesuatu tanpa kita selidik. Jangan kita terima bulat-bulat. Tanya, betul tak? Jangan kita tengok amalan itu, apa kebaikan amalan ini, apa manfaat kita buat ini. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita. Allah Subhanahu wa taala terima segala doa-doa kita. Wallahu taala aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ij'alna jama'an hadza marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ya Allah, Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampun dosa kedua ibu bapa kami, ampun dosa pasangan kami, anak cucu cicit kami, ya Allah. Ampun dosa ahli keluarga kami, adik-beradik kami, kaum kerabah kami, kawan-kawan kami, jiran ke kami, dan pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah, Tuhan kami banyak maksiat, oleh itu kamu ampunkanlah, ya Allah. Tiada daya upaya kami, ya Allah, melainkan mengharapkan kekuatan dan rahmat-Mu, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, sayanglah kepada ayah kami, ya Allah. Ayah yang memberi banyak manfaat, kerja keras buat keluarga kami, ya Allah. Sayanglah kepada ibu kami, ibu yang tidak pernah lalai memberikan kasih sayang kepada kami, ya Allah. Tempatkanlah mereka berdua di syurga, ya Allah, seperti mana mereka mengasihani kami waktu kami kecil, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami menadah tangan, ya Allah, mungkin yang ada di kalangan kami pada hari ini, ya Allah. Ya Allah, mungkin ada di kalangan kami ini yang mengalami masalah hutang, maka kau lunaskanlah hutangnya, ya Allah. Mungkin ada di kalangan kami ini yang mengalami kesakitan, maka kau sembuhkan, ya Allah. Mungkin ada di kalangan kami ini yang mengalami apa jua yang tidak gundah gulana hatinya, maka kau riliskanlah tensionnya, ya Allah. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.